Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Hikmah Juni. Kerajaan Sabah perlu mengambil alih SESB untuk menyelesaikan masalah bekalan elektrik di negeri ini. Usaha Kerajaan Sabah mengambil alih pentadbiran Sabah Electricity Sdn Bhd SESB daripada Persekutuan ditangguhkan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdul berkata, semasa pentadbiran Tun Dr. Mahathir Mohamad, pengambil alihan SESB hampir terlaksana. Katanya selama SESB ditadbir oleh Persekutuan, masalah bekalan elektrik di Sabah tidak pernah diselesaikan. Sehubungan itu, Kerajaan Sabah perlu mengambil alih agensi itu untuk menyelesaikan masalah bekalan yang dihadapi. Ada elektrik yang ada, lepas itu putus-putus. Ada kampung yang tidak ada elektrik langsung. Dengan itu, saya telah bincang dengan Tun Mahathir. Saya beritahu dengan Tun Mahathir, saya mau ambil balik SESB ini. Baik negeri Sabah yang takbir. Dan kita akan uruskan bekalan elektrik di negeri Sabah ini. Dan dia pun dah bersetuju. Tapi malangnya, semalam saya dipahamkan, saya terima maklumat, kerajaan persekutuan, kerajaan yang ada sekarang ni, menangguhkan pula. Dia tangguh pula. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam pelancaran projek perintis ternakan ikan sangkar Sabah di Kampung Hujung Pangi, Kunak semalam. Sebelum ini, Kerajaan Sabah telah melakukan rundingan intensif bersama Kementerian Tenaga, Sains Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim untuk mengambil alih SESB. Ini kerana selama ini SESB diletakkan di bawah Kerajaan Persekutuan, namun malangnya bekalan elektrik di Sabah sentiasa tidak stabil, terutama di luar bandar. Berbanding di Semenanjung, bekalan elektrik dinikmati rakyat di sana lebih baik dan terurus. Datuk Seri Muhammad Syafiee berkata, usaha menuntut SESB perlu diteruskan demi masa depan anak-anak Sabah. Tidak apa, kita harap ianya kita akan dapat teruskan untuk kita pastikan bahawa penyerahan ini walaupun banyak belanja dia. Tapi saya tidak mahu rakyat kita di dalam keadaan kegelapan. Dalam keadaan susah terkadang itu, bila sampai malam, anak-anak tidak boleh belajar kerana tidak ada bekalan elektrik yang ada. Jangan cerita nampak TV, jangan cerita ada aircon. Nak belajar pun tidak cukup oleh kerana bekalan elektrik tidak mencukupi. Parti Keadilan Rakyat PKR akan menggunakan lambang parti itu sendiri dalam pilihan raya umum PRU Dewan Undangan Negeri Dun Sabah ke-16 yang akan diadakan pada 26 September ini. Presidennya Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, PKR memutuskan untuk menggunakan lambang sendiri pada PRU Dun Sabah meskipun terdapat cadangan supaya Pakatan Harapan PH menggunakan lambang Parti Warisan Sabah. Selain itu, PKR akan berunding bersama Parti Warisan untuk pembahagian kerusi kerana itu adalah tradisi. Katanya PKR akan menentukan calon yang berkelayakan dan berwibawa. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan 26 September ini sebagai tarikh PRU Dun Sabah. Hari penamaan calon ditetapkan pada 12 September. Terdapat 1,124,598 pemilih berdaftar di Sabah yang layak mengundi di 73 kawasan Dun. Skuad Sabil Sabah yang dibentuk daripada kalangan pemuda UMNO dikuatiri akan memainkan sentimen agama dalam usaha parti itu berdepan PRU Dun Sabah ke-16. Peguam Muhammad Abdul Karim berkata, perkataan Sabil sendiri membawa maksud peperangan menegakkan agama dan lazimnya merujuk kepada perang Sabil antara Islam dan Kristian serta agama-agama lain. Katanya sentimen keagamaan dalam politik yang dibawa UMNO tidak sepatutnya diamalkan di Sabah kerana negeri ini terkenal dengan masyarakat majmuk yang hidup harmoni. Justru polis diminta untuk melakukan siasatan ke atas skuad itu di sepanjang pilihan raya nanti. Sabah ini mempunyai etnik-etnik yang pelbagai dan mengamalkan keagamaan yang berbeza-beza. Justru gambaran kepada skuad Sabil ini memberikan gambaran yang cukup sensitif kerana ia menimbulkan sentimen politik keagamaan semata-mata oleh UMNO. Dan ini cuba dibawa ke negeri kita yang mana kita
secara keseluruhannya sudah pasti menolak politik keagamaan yang cuba dibawa oleh Parti UMNO di negeri kita ini. Justru saya terpanggil untuk membuat laporan polis ini agar masyarakat keseluruhannya di Sabah bersama-sama menolak sentimen politik keagamaan yang dibawa oleh UMNO ke negeri kita ini. Beliau ditemui selepas membuat laporan polis di Ibu Pejabat Polis Daerah Lahad Datu berkenaan skuad Sabil pagi ini. Tegasnya ketika pilihan raya kecil Parlimen Kimanis Januari lalu, pemuda UMNO datang dan melakukan kekacauan dan menggugat keharmonian dengan tindakan dan sentimen melampau. Usaha menyerahkan geran tanah yang sudah lama dipohon oleh penduduk Sabah terus dilakukan. Kerajaan Sabah telah menyerahkan sejumlah 5,557 buah geran individu dan anak negeri di seluruh negeri sejak tahun lalu. Pengarah Jabatan Tanah dan Ukur JTU Sabah, Bernard Liu berkata geran tanah sudah diserahkan kepada penduduk di Tonggod, Tambunan, Semporna, Tenom, Keningau, Tawau, Kalabakan, Lahad Datu, Kinabatangan, Kudat, Beluran dan terkini di Sipitang serta Kuala Penyu. Secara keseluruhan, sejumlah 10,686 geran sudah disediakan untuk diserahkan kepada semua pemohon yang layak di seluruh Sabah. Dalam yang terkini, kita sudah ada dalam rekod sudah sediakan 10,686 geran tanah individu anak negeri. Dan dari 10,686 kita sudah serahkan di Semporna tahun lalu, Tambunan tahun lalu juga oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri, Tenom pun tahun lalu, dan juga di Tonggod pun tahun lalu. Tahun ini ada di Keningau, lepas itu di Tawau, Kelapakan, Lahad Datu, lepas itu di Kinabatangan, ke Kudat dan seterusnya ke Beluran. Beluran. Lepas itu di Sipitang, di Kuala Penyu. Jadi daripada keseluruhan jumlah ini, mengikut sini kita sudah serahkan 5,557. Iaitu termasuk tahun lalu. Menurutnya, pengeluaran geran itu dilakukan dalam usaha membolehkan lebih ramai orang asal di negeri ini memiliki geran tanah. Tambahnya, JTU sentiasa berusaha mempercepatkan proses pengeluaran geran berkenaan. Di bawah program khas Tanah Anak Negeri Sabah Pantas, pengeluaran geran dapat diberikan dengan lebih cepat. Ia kerana proses pengukuran tanah boleh dilakukan mengikut blok di kawasan yang mempunyai pendudukan anak negeri. Mengenai masalah yang sering dihadapi, Bernard berkata pertindihan permohonan antara yang melambatkan proses pengeluaran geran. Jika itu berlaku, kajian harus dilakukan bagi menentukan siapa pemohon yang layak menerima geran tanah tersebut. Tambah Bernard, masih ada kira-kira 16,000 lot tanah lagi yang masih dalam peringkat permohonan bagi tujuan pengukuran. Proses pengukuran ini dijangka dapat diselesaikan dalam tempoh 3 tahun. Dia berbeza-beza lah. Ada yang memang ambil masa yang 20 tahun, 30 tahun. Ada yang baru. Ada yang baru. Jadi yang ambil masa yang lama ini sebab dia yang pertama adalah pertindihan. Pertindihan, banyak orang memohon tempat yang sama. Dan ini melambatkan kita proses sebab kita perlu pergi buat pemeriksaan di lapangan. Kita perlu study setiap permohonan itu siapa yang layak. Dan kita dapatkan laporan itu dan bentangkan ke mesyuarat AUC di peringkat daerah. Dan kalau yang dia tidak ada pertindihan, dia akan straightforward, dia akan mengambil masa yang singkat. Bernard turut mengulas dakwaan kononnya geran tanah yang dipohon tidak wujud di pejabat daerah. Contohnya kalau saya masukkan geran tanah ini 183379820, ini adalah satu daripada geran draft
yang kita serahkan di Kuala Penyu baru-baru ini. Okay. Kalau kita mau lihat, kita print, dia akan keluar bahawa ini memang ada dalam sistem, tapi status dia belum ada date register, kosong. Yang amat berhormat Ketua Menteri serahkan. Kalau saya search di sini, dia akan keluar. Nah, ini tanah dia yang serahkan di Kuala Penyu. Orang awam tidak nampak sebab dia masih grand draft dia. Apa dia lay kategori draft? Ya, dia belum daftar. Tapi sistem ada sampai masa dia untuk orang awam boleh search dapatkan maklumat itu. Sistem geran komunal yang diperkenalkan sebelum ini boleh disalahguna. Bekas Pegawai Undang-Undang di Jabatan Tanah dan Ukur Sabah, Kevin Joyby, mengecam keberkesanan dan kebaikan pelaksanaan sistem geran komunal yang pernah diguna pakai oleh pentadbiran sebelum ini. Kevin berkata sistem itu menyebabkan ramai penduduk asal berasa tidak puas hati kerana ribuan ekar tanah yang terbabit itu tidak dimanfaatkan dengan betul dan bukan dilakukan dengan niat yang baik. Katanya geran komunal dikeluarkan pada tahun 1960-an dan 1970-an di kawasan perkampungan yang sama dengan Kampung Rizal. Dalam satu kenyataan, beliau berkata sistem geran komunal dilaksanakan sehinggalah ia diubah suai untuk disesuaikan dengan sistem geran komunal yang baru. Kini penduduk orang asal Sabah gembira sebab kerajaan warisan bertindak pantas dengan membatalkan pengeluaran sistem geran komunal dalam jumlah yang besar di atas tanah kerajaan. Joyby yang juga pendaftar tanah memberitahu implikasi negatif sistem geran komunal ialah geran komunal yang sudah dikeluarkan berdasarkan kepada hak atau hak adat yang sudah ditetapkan sebenarnya telah dihapuskan. Selain itu, penduduk asal juga kehilangan sepenuhnya kepentingan ke atas tanah itu termasuk hak untuk mengusahakannya. Penduduk asal juga bukannya pewaris sebenar seperti yang diperuntukkan dalam Undang-Undang Amanah akibat daripada peruntukan terma-terma khas yang disediakan. Dan kuasa diberikan kepada pengarah tanah dan ukur sebagai satu-satunya pembuat keputusan yang biasanya mudah melakukan penyalahgunaan. Kelemahan lain dalam sistem ini termasuk semua geran komunal ditulis dalam bahasa Inggeris dan ini menyukarkan penduduk asal untuk memahami terma-terma dan implikasi geran berkenaan. Penduduk asal tidak ada akses kepada geran komunal dan kebanyakannya mereka tidak pernah melihat salinan geran itu. Pengarah diberi kuasa untuk memadam atau menggantikan nama mana-mana pewaris kepada tanah. Dan ini tidak memberikan keselamatan terhadap pemilikan di kalangan penduduk asal dan boleh menyebabkan salah guna kuasa atas apa-apa alasan sekalipun. Penduduk asal tidak dibenarkan mengusahakan tanah dan jika berdegil, mereka akan ditahan kerana menceroboh. Jelas Kevin ini menunjukkan bahawa penduduk asal tidak ada hak atau kepentingan terhadap tanah yang dikeluarkan menggunakan geran komunal. Beliau mendedahkan apa yang timbul daripada syarat-syarat khas dalam sistem geran komunal yang baru adalah perjanjian usaha sama atau JV yang diakui tanpa penglibatan orang asal atau kalau ada pembabitan pun hanyalah sedikit. Akhirnya orang asal hanya memiliki kawasan yang sudah dimusnahkan sumber-sumber alam semula jadinya. Beliau berkata usaha kerajaan sekarang bukan sahaja memberi geran tetapi membantu penduduk asli dengan menyediakan kemudahan, bantuan dan maklumat untuk mengembangkan serta mengoptimumkan penggunaan tanah. Sekaligus menaikkan taraf status sosioekonomi penduduk asal, katanya. Masyarakat perlu dididik untuk mengelak kebakaran di Rumah Panjang Sarawak. Berdasarkan kajian 5 tahun Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPBM Sarawak, punca kebakaran rumah panjang di negeri itu akibat penggunaan peralatan elektrik yang tidak mengikut piawaian litar pintas serta aktiviti memasak. Sehubungan dengan itu, Pengarah JPBM Sarawak Khairuddin Darman berkata, masyarakat di Rumah Panjang masih perlu dididik berkenaan langkah keselamatan dan pencegahan bagi mengurangkan risiko kebakaran. Ini kerana lokasi balai bomba terdekat jauh dari Rumah Panjang. Tahun ini 16 kes kebakaran di Rumah Panjang dilaporkan dengan yang terbaru di Rumah Panjang Chat, Nangabilat di Julau 17 Ogos lalu. Macam tadi kebakaran di Entabai, Julau. Dimaklumkan oleh pegawai penyiasat kita, aktiviti BBQ dibuat di rumah. Begitu juga kebakaran tahun lepas di rumah asap di Bawang di Belaga, Sungai Asap Belaga. Dapati
aktiviti nak masak bubur dalam ruang tamu. Dan bila berlaku kebakaran, mereka panik dan menjadi punca kebakaran. Inilah satu aspek yang kita nak turun padam bersama masyarakat, bahawa isu keselamatan rumah panjang, dan kita faham rumah panjang kebanyakan berada jauh daripada balai bomba. Paling dekat pun 30 minit, dan 30 minit cukup untuk memusnahkan satu rumah panjang lah. Dan bila api dah besar, adalah mustahil untuk kita nak padam, cuma kita boleh kawal. Beliau berkata demikian kepada media selepas menghadiri program Info on Wheel di Rumah Panjang Robert Pangambang, Sebungan Sebau Isnin lalu. Program kesedaran mengenai bahaya kebakaran itu dianjurkan Jabatan Penerangan Bahagian Bintulu dan JPBM Bintulu. Sekian berita BTTV malam ini. Saya Hikmat Juni. Selamat malam.